Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersua lagi dalam satu rancangan ataupun sidang live yang begitu dinanti-nantikan seluruh negara berkaitan dengan isu yang sedang hangat diperkatakan apabila berlaku sedikit pergolakan politik di negara kita ini yang membabitkan kepimpinan utama negara. Jadi alhamdulillah, tajuk yang kita bawakan pada malam ini tuan-tuan dan perempuan, untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, pada malam ini tajuk yang kita utarakan kepada rakan-rakan yang sedang tengok live pada malam ini, suka cita kita bawakan tajuknya iaitu Kerajaan Beta. Apa yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan Kerajaan Beta ni tuan-tuan? Yang dimaksudkan dengan Kerajaan Beta ni apa sebenarnya? Yang menyebabkan rakyat seluruh negara tertanya-tanya ni, apakah negara kita ini sebenarnya mengamalkan sistem demokrasi dan kita ada raja berperlembagaan, kita ada Perdana Menteri, kita ada Menteri Kabinet, tapi tiba-tiba kita ada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, yang pada hari ini tiba-tiba dalam ucapan titah Duli Yang Maha Mulia semasa pembukaan sidang Parlimen baru-baru ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku ada menyebut tentang perkataan Kerajaan Beta. Jadi ini sebenarnya pada malam ini tuan-tuan kita hendak membincangkan sedikit ataupun perkara-perkara yang membabitkan berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang perlu kita sebagai rakyat Malaysia faham dan ambil tahu tuan-tuan tentang apa sebenarnya yang sedang berlaku ataupun dari segi aspek perundangan di negara kita membabitkan sistem-sistem pemerintahan negara Malaysia ini tuan-tuan. Baik. Sukacita saya juga membariskan ahli-ahli panel yang begitu hebat tuan-tuan. Pada malam ini kita tampilkan tuan-tuan. Saya sebenarnya tuan-tuan, saya bersyukur pada Allah Ta'ala. Malam ini kita akan menampilkan beberapa individu-individu yang hebat di peringkat nasional sebenarnya tuan, yang selama ini yalah mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu, ada yang kenal, ada yang tidak kenal. Dan apabila kita bercakap soal perundangan perlembagaan ini tuan-tuan, malam ini saya bawakan kepada tuan-tuan pakar perlembagaan. Pada malam ini tuan-tuan, nama pun sidang live kita ini pada malam ini dia lebih kepada sidang saya nak para penonton berkongsi, bertanya. Anda boleh tanya soalan, kita boleh PM, tuan-tuan punya soalan-soalan pada malam ini. Tuan-tuan boleh tanyakan soalan kepada ahli panel kita. Siapa ahli panel kita tuan? Yang pertama tuan-tuan, saya persembahkan dengan segala hormat, saya persembahkan yang berusaha Profesor Dr. Syam Rahayu Aziz, pensyarah undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat ke? Khabar baik. Khabar baik. Alhamdulillah. Khabar baik. Doktor dah? InsyaAllah. Baik tuan-tuan. Seterusnya kita tampilkan kita ada seorang ahli akademik ataupun academician. Kita tampilkan seorang lagi ahli akademik. Dipersilakan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Azim Farouk, pengarah Pusat Penyelidikan Dasar dan Antarabangsa Universiti Sains Malaysia. Prof Azim, apa khabar Prof? Khabar baik. Assalamualaikum Prof. Alhamdulillah. Terima kasih Prof Azim kerana sudi lapangkan masa pada malam ini. Dan tuan-tuan, saya tampilkan seorang lagi aktivis masyarakat, iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Surveyor Muhammad Farid Saad, Penaung Badan Pemikir Melayu Negeri Pulau Pinang. Silakan Datuk Farid. Apa khabar Datuk Farid? Alhamdulillah sihat. Aku semua sihat kan? Alhamdulillah Datuk, sihat alhamdulillah. Dan tuan-tuan, tidak lupakan juga saya kena bawa bos saya lah. Saya ini aktivis GPMS, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung. Jadi pada malam ini saya tampilkan big boss saya. Silakan Saudara Alif Anas, Presiden Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung. Apa khabar bos? Sihat bos?
Oh, baik, selamat raya. Alhamdulillah. Terima kasih Mas kerana sudi melapangkan masa pada malam ini bersama-sama kita, di mana kita berempat ini sebenarnya saya, Dr. Azim, Datuk Farid, Saudara Alif Anas, kami ni sebenarnya selalu bersama dalam sidang-sidang live. Cumanya kita ada tetamu kehormat sebenarnya pada malam ini, iaitu Prof. Syam Rahayu, yang kami merasakan amat beruntung dapat bersama-sama kita pada malam ini yang mungkin boleh mengupas berkaitan dengan beberapa isu yang membabitkan soal perundangan negara, yang membabitkan terutamanya Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong pada malam ini. InsyaAllah boleh kita mula, tuan-tuan semua boleh kita mula insyaAllah. Baik, saya rasa tak lagi masa sampai turn masing-masing, saya minta tuan-tuan semua, doktor-doktor semua, Datuk dan juga Saudara Alif semua tolong perkenalkan diri masing-masing lah. Jadi buat pertama kali ni, round pertama ni, saya rasa kita tak payah buang masa, kita ada lebih kurang 1.5 jam je lagi untuk kita meneruskan sidang kita ini sampai tuan-tuan larat lah. Selagi mana yang tak larat kita teruskan lah, kalau tak larat bagi tahu kita boleh stop lah insyaAllah. Baik, Prof. Syam Rahayu, saya mulakan sidang pada malam ini dengan satu persoalan yang timbul di minda masyarakat seluruh negara apabila Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bertitah di dalam sidang perasmian Parlimen Penggal baru-baru ini, yang menyatakan bahawa tiba-tiba Duli Yang Maha Mulia Tuanku ada menyebut tentang perkataan kerajaan beta. Saya pun tak ingatlah di mana perkataan itu disebut, tetapi ada dalam titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku berkaitan dengan kerajaan beta. Jadi apabila keluarnya kalam daripada Duli Yang Maha Mulia Tuanku tentang kerajaan beta, jadi rakyat seluruh negara ini tertanya-tanya tentang apakah sebenarnya yang berlaku dan apakah betul ataupun salah tindakan Duli Yang Maha Mulia Tuanku bertanya ataupun menyebut tentang soalan ataupun pernyataan tentang kerajaan beta itu. Jadi saya rasa insan yang terbaik untuk menjawab tidak bukanlah mungkin Prof. Syam Rahayu pada malam ini boleh memberi pencerahan. Kami ni orang kampung, Prof. Kami ni orang kampung kan, dengar-dengar kan. Jadi di peringkat anak-anak muda dan juga rakyat seluruh negara ini, kita nak dengar penjelasan yang simple daripada Prof. Syam Rahayu agar faham apa dia sebenarnya yang dikatakan istilah kerajaan beta. Apakah tuanku salah ataupun tidak? Sebab adalah dengan beberapa geng-geng yang tak berapa suka tuanku ni, dia balon lah kau-kau kan. Oh, tuanku ni tak layak cakap macam ni lah, ini bukan kerajaan tuanku lah, apa dan sebagainya. Jadi mungkin Prof. Syam boleh memulakan sidang kita dengan menyelesaikan sedikit permasalahan umat ini. Silakan Prof. Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih dan salam silaturahim untuk penganjur Tuan Ahmad Yaakob dan rakan-rakan ahli panel yang bijaksana semualah ya. Jadi mungkin saya pun taklah tahu semua, tapi pada pandangan saya lah, istilah itu istilah yang digunakan kerajaan beta itu adalah tepat, betul dan benar dan sesuai untuk Yang di-Pertuan Agong menggunakan istilah itu. Sebagaimana yang kita tahu bahawa kedudukan institusi beraja itu daripada perkataan kerajaan itu sendiri adalah berasalnya menunjukkan kita adalah suatu sistem pentadbiran yang mempunyai raja, yang mempunyai beraja. Jadi kerajaan yang beraja. Jadi di sini tidak ada salahnya untuk tuanku menggunakan istilah kerajaan beta itu. Mungkin dalam suasana politik itu orang menjadi cakna kepada titah tuanku. Walhal titah tuanku sebelum ini, contoh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad ke-5 pun menggunakan istilah kerajaan beta. Tidak ada jadi masalah. Walhal pada tahun 2018 itu kerajaannya baru saja bertukar. Dan begitu juga pada masa pemerintahan Kebawah Duli Sultan Mizan. Dalam titah-titah pembukaan parlimen, biasanya Kebawah Duli akan menggunakan istilah kerajaan beta itu. Jadi tidak ada salah. Jadi dari sini kita tahu bahawa Yang di-Pertuan Agong juga memainkan peranan dalam pelantikan kerajaan tu, dan Yang di-Pertuan Agong tidak menolak apa yang telah dipilih rakyat, itulah juga pilihan baginda.
dan apa yang menepati undang-undang itulah juga pilihan baginda untuk seseorang itu menjadi Perdana Menteri atau sesebuah parti politik itu membentuk kerajaan bagi negara kita. Jadi jawapan saya, mungkin saya tidak rangkaikan dengan sejarah, tetapi sebenarnya dalam penggunaan Malaysia moden ini, penggunaan istilah itu dalam Malaysia moden, ia tidak ada yang bercanggah dengan apa-apa amalan, tidak bercanggah dengan apa-apa kedudukan peruntukan dalam perlembagaan. Itulah pada awalnya itu jelah huraian yang, dan mungkin saya akan tambahkan lagi huraian-huraian apabila kita berdepan dengan persoalan-persoalan yang lain lah yang mungkin boleh dikongsikan. Saya pada malam ini sebenarnya saya bukan seorang lah moderator pada malam ini. Sebenarnya saya memberikan kuasa moderator saya ni kepada lagi 3 sahabat-sahabat ahli panel kita ni, Dr. Azim, Dr. Farid dan juga saudara Alif Anas, untuk menyampaikan ataupun bertanyakan soalan ataupun ada sebarang penerangan, penambahan. Silakan. Saya open to the floor kita berlima malam ni. Silakan. Mungkin saya nak tambah sikit apa yang telah disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Syam Rahayu tadi. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Yaakob untuk kerana menyebut saya untuk menjadi salah seorang daripada ahli panel dalam program pada malam ini. Dan juga saya rasa belum terlewat untuk saya mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin kepada semua ahli panel dan juga kepada saudara moderator. Persoalan yang kita bincangkan pada malam ini iaitu kita dan perlembagaan, dan kita memberi fokus yang khusus kepada istilah yang digunakan oleh Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong iaitu kerajaan kita. Pada pandangan saya, istilah yang digunakan itu adalah istilah yang tepat kerana kita harus memahami sistem politik di negara kita. Sistem politik yang pakai di Malaysia adalah sistem demokrasi berparlimen dan juga sistem raja berperlembagaan. Oleh itu, dalam sebuah negara yang mengamalkan sistem sebegini seperti di United Kingdom, di Jepun, di Malaysia, apa yang kita harus beri tumpuan ialah kedudukan ketua negara di Malaysia adalah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ialah ketua negara. Perdana Menteri ialah ketua kerajaan. Jadi kerajaan yang melaksanakan pemerintahan di negara kita menjalankan pemerintahan ini di atas nama Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi apa yang harus ditekankan di sini ialah istilah raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan yang ada di Malaysia pada hari ini ialah kesinambungan daripada sistem politik tradisional orang Melayu. Walaupun kita tidak mempunyai sistem demokrasi dalam konteks sistem pemerintahan tradisional Melayu, namun raja-raja Melayu merupakan ketua di negeri masing-masing sebelum kedatangan Inggeris. Jadi sistem raja berperlembagaan ini wujud pada tahun 1957 apabila kita mencapai kemerdekaan. Jadi kita harus faham sistem pemerintahan yang pakai di Malaysia, dan kita harus membezakan kedudukan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara dan juga Perdana Menteri sebagai ketua kerajaan. Saya mesti terkait. Ya. Prof, Assalamualaikum dan kepada kawan ahli panel semua. Saya ni bukanlah pakar kepada perlembagaan. Saya pun letakkan diri saya nak belajar daripada Prof dan Dr. Azim pada malam ini selaku seorang ahli akademik yang banyak membicarakan tentang perlembagaan Malaysia. Saya ingin berbalik kepada sejarah, Prof. Apabila Tuanku Sultan bertitah, kita rakyat mendengar. Dan biasanya titah Tuanku itu adalah selaku perintah yang perlu kita laksanakan. Dan kalau tak salah sekali dalam satu tulisan Sama Ahmad bertajuk Sularatus Salitin ataupun sejarah Melayu,
dalam bukunya itu dia ada menyebut tentang wa'adat ataupun berteguh janji di antara raja dan juga rakyat. Pada masa itu ada di antara Demang Lebar Daun dan juga Sang-Sang Purba bergelar Sri Tribuana. Demang Lebar Daun mewakili rakyat jelata saling bersumpah dengan Sri Tribuana, seorang raja yang saling mematuhi perjanjian itu. Balasan kepada perjanjian itu adalah sesiapa di kalangan rakyat yang derhaka atau melanggar sumpah tersebut akan menerima kehususan seisi rumahnya, manakala raja yang zalim akan hilang kuasa dan tata kerajaannya. So wa'adat ini mempunyai filsafat atau pengertian saling memayungi di antara pemerintah dengan yang diperintah dan daulat yang menuju kedaulatan itu. Jadi saya melihat wa'adat ini adalah bagi menjamin kelangsungan pemerintahan beraja untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Sebab itu dia kata negara kerajaan beta ini menunjukkan bahawasanya beliau bagi tuanku selaku Yang di-Pertuan Agong raja daripada dulu lagi memang berperanan untuk mengemudi ataupun menjadi penaung kepada rakyatnya. Dan sudah pastinya lah dia akan menyebut negara beta, rakyat beta, kerajaan beta sebab kita sebagai rakyatnya menghormati raja dan kita melaksanakan tugas kita sebagai rakyat seadanya. Jadi itu saya rasa mengapa Tuanku Agong daripada dulu lagi menggunakan edas kita sebagai rakyat beta, kerajaan beta dan sebagainya. Itu pandangan saya lah. Itu ada kena mengenai dengan sejarah lampau yang telah pun tersap dalam kehidupan orang Melayu itu sendiri. Okay. Pada pandangan saya dari segi sudut penggunaan perkataan kerajaan beta ini adalah muka perkara biasa yang mana Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Tuan Agong boleh menggunakan perkataan tersebut. Pandangkan sebagai kita rakyat Malaysia di sini, orang kata perlulah menjunjung tinggi ataupun menjiwai rukun negara iaitu kesetiaan kepada raja dan negara dan juga keluhuran perlembagaan. Yang mana penggunaan kata kerajaan beta itu melambangkan bahawa setiap kerajaan yang dibentuk adalah diketuai oleh ketua negara iaitu Yang di-Pertuan Agong. Jadinya tidak perlu isu ini diperbesar-besarkan oleh mana-mana pihak yang mana tidak memahami perkataan tersebut atau sebagainya dan tidak perlu dipolitikkan kerana perkara semudah ini sekiranya tidak dapat difahami oleh parti-parti politik ataupun ahli-ahli politik, ianya merupakan satu masalah lah pada masa akan datang. Kerana kita perlu sedar bahawa sebagai ketua negara, Duli Seri Paduka Baginda Yang Agong mempunyai kuasa-kuasanya yang termaktub di dalam perlembagaan dan juga kita sebagai rakyat haruslah menjunjung tinggi apa jua titah yang dinyatakan oleh Seri Paduka Baginda Yang Agong. Di samping itu juga kita perlu mengadakan apa orang panggil penerangan supaya lebih ramai rakyat ataupun golongan pelajar yang muda pada hari ini untuk mendukung penuh jati diri kebangsaan dan menjiwai sepenuhnya berkenaan perkara kesetiaan kepada raja dan negara dan juga keluhuran perlembagaan supaya perkara-perkara seperti ini tidak berlaku lagi pada masa akan datang. Itu saya. Terima kasih Saudara Alif, Datuk dan Dr. Azim. Macam mana Prof Syam? Prof Syam mungkin ada penambahan tentang Yang di-Pertuan Agong ni? Tepatlah semua pandangan tu saya setuju. Apabila kita melihat kepada apa yang diamalkan sekarang, memanglah ianya bercampur daripada sejarah yang telah kita lalui. Suka saya kongsi bahawa kedudukan institusi beraja sama ada di negeri dan juga di peringkat persekutuan. Sebelum tu kita ada 3 institusi beraja. Pertama di negeri, keduanya Yang di-Pertuan Agong di peringkat persekutuan dan kita juga ada Majlis Raja-Raja di peringkat persekutuan tu. Jadi ketiga-tiga institusi ini adalah institusi yang kita gabungkan di bawah kata institusi beraja dan keseluruhannya ialah berasal daripada tanah Melayu dan sistem yang kita amalkan dahulu juga sememangnya mempengaruhi. Wa'adat antara Demang Lebar Daun dan juga Sang-Sang Purba itu menunjukkan bagaimana
kerajaan raja itu akan menjaga rakyatnya dan rakyatnya berjanji untuk taat setia kepada rajanya. Itu datangnya konotasi raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Itu dari wa'adat itu yang kita dapati dari sejarah kita. Jadi rimbunan sistem beraja yang kita ada di negara kita ini tidak dapat dipisahkan daripada sejarah. Yang sejarah itu juga yang membezakan antara sistem beraja di tanah air kita ini dengan sistem beraja di negara-negara lain. Sebab keadaan sejarah itu yang membezakan sesuatu perkara. Maknanya kita tahu sebuah negara itu berasal daripada ataupun dibentuk daripada sejarahnya juga. Kita tidak boleh meninggalkan sejarah. Jadi apabila kita merdeka, perjalanan ke arah kemerdekaan itu kita harus bezakan dengan perjalanan sejarah negara lain. Ya? Contohlah, saya suka juga memanjangkan perbincangan ini daripada kerajaan Beta kepada raja kita. Maknanya raja kita itu tidak sama dengan raja orang lain berdasarkan sistem sejarah yang kita telah ada dulu. Ya? Maknanya ia bersangkutan daripada sejarah. Apabila kita mahu mencapai kemerdekaan itu, sumbangan raja-raja Melayu ni jarang disebut-sebut. Betul. Dalam kita membentuk sebuah negara persekutuan dan juga sebuah negara yang merdeka. Oleh itu, ia telah memisahkan rakyat kita daripada sistem beraja itu sendiri atau institusi beraja itu sendiri. Ditambah pula dengan penulisan-penulisan yang menyatakan bahawa sistem raja kita sama dengan sistem raja di England. Ya, saya mungkin akan huraikan lagi maksud sistem raja berperlembagaan itu dalam perbincangan selepas ini. Jadi setakat ini untuk saya berkongsi apa yang telah disuarakan oleh rakan-rakan saya tadi, bahawa sememangnya istilah itu tidak perlu dipolitikkan, istilah kerajaan Beta itu tidak perlu dijadikan sasaran propaganda mana-mana ahli politik atau orang-orang politik atau penyokong-penyokong mana-mana ahli politik. Pada malah kita harus berbangga bahawa yang di-Pertuan Agong itu memberikan satu perkenan kepada kerajaan yang akan menerajui pentadbiran negara. Sebab hubungan antara pemimpin dengan institusi beraja ini perlu baik setiap masa. Sekiranya tidak ada percanggahan, itu mudahlah untuk negara itu beroperasi dalam sistem kita yang mengamalkan dua sistem secara bergandingan ini, iaitu raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Jadi kiranya ada kesefahaman antara institusi beraja dengan demokrasi ini, maka itulah juga yang akan menentukan kestabilan pentadbiran negara. Jadi ini tidak perlu dipropagandakan, tidak dijadikan hujah-hujah politik. Tapi saya nampak sekarang ni dah diam lah hujah tentang kerajaan kita ni. Sebab mula dah ataupun orang tak boleh terima lah hujah macam tu. Betul. Dia bukan satu isu pun. Cuma Prof, okey, saya nak tanya sikit sebab zaman sekarang ni apa-apa sikit semua undang-undang. Jadi di tangan saya ni adalah buku kecil yang selama ini saya tengah belajar tentang perlembagaan persekutuan kan. Jadi di mana sebenarnya Prof artikel ataupun yang boleh kita gunakan ataupun artikel yang meletakkan Duli Yang Maha Mulia Tuan itu sebagai ketua negara. Maknanya selama ini Prof, ramai orang suka memperlekehkan Duli Tuanku. Dia kata raja ini adalah raja duduk dekat istana saja, tak buat kerja lah. Jadi sedangkan Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu ini merupakan payung kepada negara. Sebarang bentuk kelulusan perlukan bidang kuasa Raja-Raja Melayu. Jadi pada malam ini saya rasa boleh kita gunakan sebagai platform untuk kita menerangkan by law ni Prof. Di mana sebenarnya terletaknya bidang kuasa yang di-Pertuan Agong? Silakan mungkin Prof boleh kongsi malam ini. Okeylah, saya ucap tahniahlah kepada rakan-rakan yang mengambil. Saya tahu Cik Yaakob bukan dari undang-undang,
tapi bukan graduan undang-undang, tapi mengambil kesukaran untuk belajar perlembagaan itu, take the trouble nak belajar semua ni kerana cintakan negara ini dan cintakan institusi beraja tu. Saya banggalah mempunyai rakan alumni. Saya baru dah cerita sebenarnya ni, pangkat Dr. Syam ni lah lecturer saya dulu ni dekat UiA. Sebab saya ni economic student. Saya kata macam ni lah, pertama sebelum pergi kepada perlembagaan, mungkin rakan-rakan saya, Dr. Azim, Datuk pun boleh kongsi ya, Cik Alif, kita kongsi bahawa kita tahu peranan institusi beraja ini bukan sahaja kerana ia termaktub dalam perlembagaan, tetapi ia seharusnya bertanam dan bertahta di hati kita ni. Kan? Dia tidak boleh kerana ada undang-undang barulah kita nak taat pada raja. Tidak begitu institusi beraja ini. Sebab asalnya institusi beraja itu ia kerana ia telah begitu membumi dalam tanah air kita, ia telah begitu tertanam dalam jiwa sanubari dan hati kita ni. Barulah kita datangnya rasa kasih sayang kepada institusi itu. Kalau sekadar mengandalkan undang-undang, orang menyatakan undang-undang itu boleh dipindah, boleh dibagi, boleh ditukar. Tapi yang dalam hati ni sepatutnya ia dibenamkan dalam hati kita ni supaya tidak tercungkil keluar. Ini pada saya, apa yang ada dalam perlembagaan itu, itulah yang ada dalam hati kita dan kita angkat masuk apa yang ada itu dalam perlembagaan tanpa menghapuskan, menghakis atau tanpa memasukkan kecintaan kita kepada institusi itu dalam hati kita tu. Jadi betul kata Encik Yaakob tadi bahawa kita ini memang berpegangkan kepada perlembagaan. Baik, di situ juga kita akan melihat bagaimana perlembagaan ini menjamin kedudukan institusi beraja itu. Saya boleh katakan puluhan lah peruntukan dalam perlembagaan itu, kita ada lebih kurang 200 lebih peruntukan perlembagaan, walaupun dari segi fizikalnya kalau kita tengok buku perlembagaan itu kita ada 183 peruntukan, tapi sebenarnya kalau kita tengok peruntukan tu dia ada yang contoh 122C, A, B, C tu dia akan jadi 220 lebih peruntukan perlembagaan kita ya. Jadi di sini dalam 220 saya fikir saya tak ingat angkanya, tapi dia lebih daripada 20 peruntukan tentang institusi beraja dan disebutkan institusi beraja itu sendiri. Kalau Dr. Azim ingat nanti kongsi ya, berapa peruntukan tu yang menunjukkan banyak peruntukan dalam perlembagaan itu yang menyatakan tentang kedudukan institusi beraja. Secara ringkasnya ni kalau tuan-tuan, saya fikir sekarang ni para penonton kita eloklah juga download lah perlembagaan persekutuan tu. Ini sampingan lah, saya selalu buat kempen satu rumah, satu Quran, satu perlembagaan. Maknanya kita ada sebagai orang Islam, kita kena ada Al-Quran sekurang-kurangnya sebiji lah. Sebuah Al-Quran yang bertulis, bukan dalam telefonnya, sebab yang printed Quran tu dapat pahala lah pegang kan. Jadi satu Quran yang kita ada dan kita juga ada perlembagaan. Saya fikir kita buat kempen ni supaya kita mengenal negara kita. Sebab cintakan tanah air ini sebahagian daripada sebahagian daripada yang perkara yang saya fikir letak taraf yang wajib lah kita sayang kan. Semangat cintakan negara itu penting untuk kita. Jadi di sini kalau tuan-tuan yang belum ada perlembagaan itu, eloklah kita ada satu perlembagaan. Downloadlah sebiji perlembagaan itu, Google lah ya. Jadi kalau kita pertamanya kita lihat seawal-awal peruntukannya ialah peruntukan perlembagaan dalam perkara 2 perlembagaan persekutuan, bahawa dalam menentukan persempadan negeri sekiranya ada berubah apa-apa perlu mendapat perkenan Majlis Raja-Raja. Itu maknanya dari segi boundary, dari segi geografi negara ini mesti ada peranan Majlis Raja-Raja. Bagi yang di Pertuan Agong pula, baginda disebut kedudukannya dalam perkara 32 perlembagaan persekutuan bahawa baginda merupakan kepala utama negara. Nak sebut ketua, sebenarnya kata Supreme Head of the Federation dalam istilah bahasa Inggerisnya.
Supreme Head of the Federation itu mengatakan head ni kepala lah. Ketua utama ni macam orang kata headmaster, pengetua sekolah, macam tu lah kan. Kalau kita kata head prefect, ketua pengawas kan. Tapi Supreme Head of the Federation ni ramai orang terjemah kepada kepala utama negara. Tapi saya rasa sama je lah, ketua utama negara atau kepala utama negara. Jadi di sini menunjukkan bahawa kedudukan yang di Pertuan Agong itu is above everyone, lebih tinggi daripada sesiapa pun. Tapi jangan silap faham pula bahawa tiada seseorang pun di Malaysia ini is above the law. Betul. Maknanya ramai orang kata sebab bagi kita tengok pada Sumpah Tuanku Sumpah yang di Pertuan Agong pada jadual keempat Perlembagaan Persekutuan, baginda mengangkat sumpah menggunakan wallahi wa billahi wa tallahi. Kita huraikan kemudian peranan baginda bersama Islam tu yang dan kemudiannya baginda menggunakan perkataan keadilan. Mentadbir mengangkat sumpah. Orang kata sumpah jawatan tapi ia sebenarnya wa'ad lah, saya katakan wa'ad, janji yang di Pertuan Agong itu sendiri bahawa baginda akan memerintah dengan keadilan berdasarkan undang-undang dan juga perlembagaan. Dan akhir tu baginda sebut lagi keadilan 2 kali. Ada 4 benda dalam sumpah baginda tu. Jadi ada keadilan, ada perlembagaan, ada kedaulatan undang-undang, ada Islam. Keadilan ni 2 kali disebut dalam sumpah tu. Ini yang menyatakan bagi kita lah, pada saya nampak perkara 32 Perlembagaan Persekutuan, dan apabila baginda mahu mengambil tahta di peringkat persekutuan itu, baginda akan mengambil satu wa'ad, janji. Wa'ad ni janjilah, wa'adat ni janjilah. Jadi itulah saya guna juga kalau sekarang ke bawah duli Sultan Abdullah juga menyebut tentang baginda melihat tanggungjawab amanah yang baginda galas itu kerana baginda mengangkat pada wa'ad yang baginda ambil tadi, sumpah jawatan baginda, sumpah tahta baginda tu. Jadi di sini saya fikir kalau kita lihat kepada peruntukan perlembagaan itu, kita kena baca, faham, lihat dan kita kena insaf dalam hati tu. Sebab tu saya kata baca perlembagaan ni kalau tidak ada spirit, tidak ada semangat dalam jiwa tu, dia akan jadi semacam kita baca saja tanpa isi hati lah. Dan tapi peruntukan macam perkara 32 kalau berkaitan itu secara umum tentang kedudukan baginda sebagai ketua negara. Dan kemudiannya kalau dalam negara ni kita ada 3 institusi kerajaan. Kita ada eksekutif, kita ada eksekutif ni pihak pelaksana, dan kita ada legislatif, itu badan perundangan, dan kita ada judiciary. Dalam ketiga-tiga institusi ini yang di Pertuan Agong memainkan peranannya. Contoh, perkara 44, baginda adalah sebahagian daripada 3 komponen parlimen. Satu daripada 3 komponen parlimen, iaitu yang di Pertuan Agong, Dewan Rakyat, Dewan Negara. Kalau kita berkaitan dengan eksekutif, ini sangat suka saya huraikan. Perkara 39 mengatakan bahawa kuasa pelaksanaan itu adalah terletak hak kepada yang di Pertuan Agong. Dalam bahasa undang-undang kita panggil is vested. Guru undang-undang saya dulu menyatakan, Profesor Gao, seorang pakar undang-undang perlembagaan dari India, dia menyatakan ini adalah peruntukan yang menunjukkan kekuasaan yang sangat tinggi ada pada Yang di-Pertuan Agong. Is vested in the Yang di-Pertuan Agong. And no one else. Tak ada orang lain yang punya kuasa itu. Yang kalau kita baca sekali, Yaakob ada perlembagaan tu, dia kata is vested in the Yang di-Pertuan Agong, exercisable by himself. Maknanya Agong boleh melaksanakan kuasa. Perkara berapa tu Prof? Perkara berapa? Perkara 39. Perkara 39, okey. 39. Is vested in the Yang di-Pertuan. Cik aku ada yang versi bahasa Melayu. Ada. Okay, dia kata kuasa eksekutif persekutuan hendaklah terletak pada hak pada Yang di-Pertuan Agong. Betul. Yang boleh dilaksanakan oleh baginda. Atau baginda boleh membenarkan ia dilaksanakan oleh jemaah menteri.
atau menteri atau siapa-siapa yang dibenarkan oleh parlimen. Maknanya kita jangan lupa bahawa kuasa itu milik baginda. Tetapi bolehlah orang lain laksana. Sebab tu yang saya selalu suka kalau cerita dekat penjawat awam ni kan, mereka tulis surat urusan Seri Paduka Baginda kan. Betul. Mereka tulis surat urusan Seri Paduka Baginda. Kenapa tak tulis urusan Kementerian Pendidikan ke, Kementerian Kesihatan ke, Kementerian Pertahanan ke. Kita guna istilah urusan Seri Paduka Baginda sebab semua kuasa yang dilaksanakan oleh kerajaan, agensi kerajaan tu ialah kuasa eksekutif baginda. Jadi tidak salah, balik pada soalan pertama tadi, tidak salah baginda nak kata kerajaan better. Dalam istilah itu. So ringkas je ni cerita ni. Nak pendek. Tapi ringkas pun senang faham Prof, tak apa. Senang faham ya. Jadi di sinilah letaknya kuasa. Apa maksud terletak hak? Itu hak saya, hak better, hak tuanku lah. Macam tu. Jadi itulah terletak hak. Orang lain tu boleh buat. Tapi orang lain tu boleh buat. Tapi mereka buat kuasa baginda. Lepas tu kita tukar pula yang menjalankan amanah. Yalah sepatutnya siapa yang bagi amanah. Dekat situ dalam melaksanakan kuasa eksekutif, ia adalah kuasa yang di-Pertuan Agong. Bukan nak kata kuasa rakyat. Tak ada kuasa rakyat itu dalam pilihan raya, tapi dalam pelaksanaan kuasa 39 itu, perkara 39 tu. Memanglah kuasa rakyat boleh pilih pemimpin semua. Tapi perlembagaan kata perkara 39, kuasa eksekutif itu kuasa yang di-Pertuan Agong. Orang lain boleh laksanakan kuasa baginda. Itu punca cara kita baca. Tapi orang-orang demokrasi ni, orang yang menyokong quote-unquote demokrasi ni, mereka akan kata itu kuasa rakyat, itu kerajaan melaksanakan kuasa rakyat. Kita baca balik lah perkara 39 ni. Ini bukan saya yang cakap. Kuasa eksekutif dia tetap hak. The executive authority is vested in the Yang di-Pertuan Agong, exercisable by himself or by the Jemaah Menteri. Exercisable. Orang lain boleh melaksanakan kuasa itu. Tapi haknya hak siapa? Itu persoalannya. Haknya ialah hak raja. Cerah lagi senang malam ni. Siapa yang nak laksana? Itu yang ada dalam perkara 39. Datuk Farid? Itu dari eksekutif. Prof, saya sebagai orang biasa ni, because kita pun jarang buka buku perlembagaan ni, orang biasa jarang buka buku perlembagaan ni. Hanya orang yang pandai, yang memang mengkaji perlembagaan ni boleh buka lah. Tapi bila timbul isu orang tidak menghormati raja ni, saya pun pelik juga. Saya patah balik sejarah balik ni Prof. Kalaulah satu hijrah dulu dalam abad ke-5, apabila orang-orang pedagang Arab datang ke Malaysia membawa agama Islam, berjumpa dengan raja pada ketika itu di Tanah Melayu ni, dah ada pun raja. Mereka dah ada raja, dah menghormati raja. Lepas tu juga kita dah 446 tahun dah ditakbir oleh penjajah, pun kita ada raja juga. Lepas tu kita 60 tahun merdeka pun ada raja juga. Tapi kenapa benda ni Prof macam tak sebati dengan masyarakat? Kat mana silap dia? Because saya rasa kalau semua orang memahami tentang raja berubah dan sebagainya, tak boleh isu memperkecilkan institusi raja dan sebagainya. Itu dekat mana silap Prof? Padahal berita berlangsung dah lama sangat dah ni. Mungkin orang yang besar macam kami lah yang tak baca buku perlembagaan, tapi tahu kita mengamalkan raja perlembagaan. Betul. Sekarang ni kita tak boleh dah tak baca ni, kena baca dah ni. Kalau kita lihat pada kena baca, jangan biarkan orang lain baca. Kalau kita tak baca, kenapa tak masuk ke dalam silibus sekolah, silibus buku sekolah, Prof? Betul, silibus sekolah. Ginilah saya cerita. Nanti jap saya pun habis dulu perkara 39. Okey. Itu intipati dia yang saya cerita tadi. Sekejap lagi Datuk intipatinya begitu. Tapi macam saya kata tadi lah, raja tidaklah above the law. Kita kena ikut law. Kan? Itulah, raja pun kena ikut law. Tak boleh maknanya sebab undang-undang ni apa? Undang-undang ialah untuk mengawal behavior manusia tu kan. Sebab manusia ni kadang-kadang dia rasa dia hebat ke apa kan. Jadi kita kena ada undang-undang kawal. Jadi persoalan Datuk tadi saya setujulah kenapa berlakunya
rasa tidak hormat, kenapa berlakunya kadang-kadang pertikaian ke atas kedudukan institusi beraja. Saya nak kata kenapa berlaku itu, pendidikan tu satu hal, saya sangat setuju. Lepas ni saya akan ulas soal pendidikan. Sebab pendidikan di sekolah ni satu benda, cuma pendidikan itu bermula di rumah. Apabila dia macam, maaf ya nak cakap ya, tapi dia dalam hal kecintaan kepada negara ni, kita kena kenal dulu negara kita baru kita cinta. Soalan favourite saya lah, ada berapa buah negeri di Malaysia ni? Kadang tertukar-tukar lagi negeri dengan wilayah persekutuan. Ada 14 buah negeri. Kita ada 13 buah negeri, 13 buah negeri, 9 beraja, yang lain tu tidak beraja. Kan? Semua orang kena baca perlembagaan macam ni. Kalau orang politik baca, ni ada soalan, ada orang politik baca, kita tak baca, mereka bolehlah juga nak mainkan kita. Jadi orang dia pandai, kita tak pandai. Jadi kita kena pandai. Kalau kita pandai cakap je lah, kita apa-apa. Macam orang kata kat saya lah, oh Prof ni pandai cakap je lah. Memanglah sebab saya baca, jadi saya bolehlah cakap. Kalau tuan tak nak, tuan tak baca, mainlah nak berhujang dengan saya je. Bukan saya kata saya pandai, tapi saya baca. Kalau itu lah nak ceritanya, kalau orang lain baca, kita dengar je dia. Tak boleh, kita kena baca juga. Jadi dari situ, kalau kita cadang untuk ke sekolah, saya ceritalah, kita ni cakap ni, NGO ni, GPMS ni, nak bawa ke sekolah kan. Tapi kalau saya masa tahun 2013-2014, saya buat kajian apabila kerajaan dulu mahu mewajibkan subjek sejarah ya. Mahu mewajibkan subjek sejarah dalam tingkatan 5. Jadi saya sangat sukalah. Tapi masa tu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai Menteri Pelajaran pada masa tu menyatakan kita nak apa orang panggil, dia kata nak wajibkan subjek sejarah ni. Jadi buatlah satu jawatan kuasa. Kita pun tengoklah, saya adalah salah seorang dari jawatan kuasa tu bersama dengan Mendiang KK, Profesor Ramla Adam, Prof Danny dari UM, Nelson dari Sarawak, Benedict dari Sabah, wakil dari semua negara. Kita berjalan seluruh Semenanjung dan juga wilayah dan juga Sabah Sarawak. Kita tanya, ramai orang tak nak sebenarnya nak letak dalam silibus tu. Tapi kerajaan mengambil keputusan, masa tu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lah mengambil keputusan perkenalkan sejarah juga dari sekolah darjah 4. Sebab tu anak-anak kita sekarang dah ada sejarah dari darjah 4. Tapi saya lah dari segi mengajar undang-undang perlembagaan ni, undang-undang tu sendiri kita tak perlulah mengajar. Kita mengajar intipati seperti rukun negara tu kepada pelajar berkesesuaian dengan saya setuju untuk bawa isu-isu dalam perlembagaan, subjek-subjek penting dalam perlembagaan ini kepada pendidikan di sekolah rendah lagi. Bahkan di tadika lagi mengajar tentang rukun negara tu. Sebab kita mula dengan rukun negara, lebih mudah. Prinsipnya ialah ada Tuhan, ada raja dan negara, mesti taat pada perlembagaan tu. Jadi kita kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Itu sudah memadai untuk peringkat kanak-kanak tu. Sebab kita tahu kan mengajar ni kita tak boleh mengajar law terus. Mengajar prinsip-prinsip pembinaan diri, kecintaan kepada negara. Saya nak membebel lah sikit tu. Di universiti macam pendidikan kenegaraan ni dah bagi peluang kat saya gasak habis. Gasak je bro, tak perlu bro. Macam dekat universiti pun pendidikan patriotisme, pendidikan kenegaraan ni ada berapa ramai je profesor kenegaraan di Malaysia ni. Betul. Dan Prof Azim. Siapa yang mengajar kenegaraan ni? Kadang untuk mengajar tamadun, mengajar apa hari tu apa yang hubungan etnik ya. Lecturer pensyarah itu sebenarnya kadang pensyarah engineering yang pergi mengajar kan. Jadi tak apa, tapi ceritanya dekat negara-negara kita ni fakulti kenegaraan tu tak ada. Kita ada di bawah fakulti pendidikan kenegaraan. Ini yang kita nak kata bina dulu profesor yang buat kajian tentang negara-negara ni
banyak kalau kita cakap dari segi pendidikan tu banyaklah, tapi fakulti jabatan ni tak banyak. Prof, saya nak mencelah sikit Prof. Ya, sila. Okey. Tadi Prof ada cakap tentang ada satu tim Profesor Ramlah Adam, Mendiang Kukekim, berkaitan dengan macam mana sedang GPMS sedang perjuangkan sekarang ni, iaitu nak agar Kementerian Pendidikan adakan satu mata pelajaran perlembagaan supaya para pelajar di sekolah lagi telah pun kita didik mereka tentang perlembagaan persekutuan. Yang menjadi masalah pada hari ini ialah apabila pelajar-pelajar tamat sekolah, mereka tidak faham sangat perlembagaan. Lepas tu bila bercampur dengan parti politik yang orang Pulau Pinang kata 5 perut 3 serangkai, buta perut tak ada akai. Lebih kurang macam itulah Prof. Saya kena bagi panas sikit malam ni sebenarnya sidang dia. Jadi, saya dipahamkan semasa 22 bulan yang lalu telah ada gerakan untuk mengubah sejarah. Kita tak tahu, mungkin ada cubaan mengubah sejarah, mata pelajaran sejarah itu buku teks hendak digubah lain, komunisme dimasukkan balik. Jadi ini gerakan-gerakan jahat Prof, yang saya rasa harus kita tentang pada hari ini. Bahkan peranan Prof dan juga rakan-rakan lain untuk cuba memasukkan mata pelajaran ataupun perlembagaan ini dijadikan sebagai satu sudut ataupun mata pelajaran utama pelajar memahami perlembagaan. Barulah tidak berlaku pertikaian sebab rakyat dah faham. Jadi sekarang ni kita tak faham sangat Prof. Jadi mungkin Prof diterang sikit apa yang telah berlaku. Ada tak ada gerakan cuba mengubah fakta sejarah dalam tak apa Prof. Kita pejuang Prof, tak ada masalah Prof. Ada sebelum Dr. Rohayu Prof yang mungkin saya nak celah sikit lah. Saya rasa usaha GPMS untuk memperkenalkan satu mata pelajaran yang memfokus kepada perlembagaan Malaysia bukan satu usaha yang baik. Namun kita harus faham bahawa di sekolah pelajar-pelajar dibebani oleh banyak mata pelajaran yang lain. Jadi mungkin ia boleh diterapkan dalam mata pelajaran yang sedia ada di sekolah, sama ada mata pelajaran civic ataupun mata pelajaran sejarah dan sebagainya. Berkenaan dengan isu untuk mengubah sejarah Malaysia ataupun sejarah sepanjang tanah Melayu, ini merupakan mereka menggunakan istilah revisionism. Revisionism ini merupakan satu usaha yang dilakukan oleh pengkaji-pengkaji sejarah untuk mencari fakta-fakta yang baru, fenomena-fenomena yang telah berlaku pada masa yang lampau untuk menulis semula sejarah. Dan ini merupakan satu perkara yang lumrah dalam bidang akademik, revisionism. Dan gerakan ini sudah tentu akan meletakkan individu-individu tertentu ataupun peristiwa tertentu sebagai peristiwa yang penting dalam sejarah masyarakat, sesebuah masyarakat. Ini kita tidak boleh halang, tetapi apa yang harus dilakukan oleh ahli-ahli sejarah ataupun ahli-ahli akademik ialah untuk mencabar penulisan-penulisan yang cuba untuk mengubah sejarah ataupun meletakkan satu fakta sebagai satu fenomena yang berlaku dan meletakkan fenomena itu sebagai fenomena yang penting. Jadi usaha untuk mengubah sejarah Malaysia ini sedang berlaku, pernah berlaku dan akan terus berlaku. Jadi apa yang kita harus lakukan ialah untuk kita harus memahami sejarah, kita juga harus memperbetulkan sejarah sekiranya ada usaha yang cuba untuk menukar sejarah di negara kita. Pada masa yang sama, saya merasakan bahawa setelah 60 tahun lebih merdeka, kita tidak seharusnya mengadakan lagi perbincangan mengenai kedudukan institusi diraja di negara kita, kerana ianya telah menjadi sebahagian daripada negara kita daripada awal lagi, walaupun sebelum 19, walaupun sebelum merdeka. Jadi kalau kita tidak memahami struktur pentadbiran negara, bagaimanakah kita boleh berfungsi sebagai seorang warga negara? Apabila kita menjadi seorang warga negara, kita harus bertahu, kita seharusnya memahami struktur pentadbiran negara kita, dan ini merupakan satu fungsi yang seharusnya dimainkan oleh semua orang, rakyat yang peka kepada apa yang berlaku sekelilingnya seharusnya memahami bahawa dalam sesebuah negara itu ada struktur kerajaannya. Jadi kalau kita tak tahu struktur kerajaan di negara kita, sudah tentulah
ada sesuatu yang tidak kena mungkin dalam sistem pendidikan kita, ataupun dengan cara kita menghayati apa yang berlaku di sekeliling kita. Jadi kalau kita tidak memahami struktur pentadbiran negara, kita tidak peka dengan perlembagaan negara kita, jadi bagaimanakah kita boleh berfungsi sebagai seorang warga negara? Hak kita sebagai seorang warga negara, sebagai seorang rakyat ada dalam perlembagaan. Kuasa kerajaan juga ada dalam perlembagaan. Perhubungan di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri juga ada dalam perlembagaan. Jadi kalau kita menjadi seorang individu yang membaca perlembagaan Malaysia, yang memahami, yang menghayati perlembagaan Malaysia, sudah tentulah kita tidak boleh dipermainkan oleh parti-parti politik. Jadi kalau kita menjadikan ahli politik sebagai pakar, pemahaman kita mengenai perlembagaan diwarnai oleh politik kepartian. Bukannya kita memahami perlembagaan secara mendalam. Jadi kita akan cuba menjustifikasikan perlembagaan mengikut cita rasa politik kita. Prof, saya nak ikut satu, because dalam tahun 2017 saya buat satu kajian di Pulau Pinang ini sebab saya nak tengok macam mana tentang keadaan Melayu Pulau Pinang dan hak istimewa orang Melayu Pulau Pinang ni, dia tak faham. Jadi daripada 1,800 orang kajian yang saya buat tu, Prof, saya tanya mereka, soalan dia, tahu tak tentang hak istimewa orang Melayu? Kita tahu, pernah dengar. Tolong jelaskan. Lebih daripada separuh, almost 56% tak tahu pun apa dia hak mereka sebagai orang Melayu di Malaysia ini. So kalau mereka tak tahu hak mereka, jadi bila orang bercakap, memperkatakan mereka tak boleh jawab. So apa? Mereka tak tahu sebenarnya. So saya rasa ini yang saya rasa macam terkilan jugalah. Kenapa orang Melayu di Malaysia tahu ada tersebut hak orang, tapi mereka tak tahu. Atas mereka tak memperjuangkan. Dan ini bukan kerugian kepada masyarakat kita, Prof. Sebab kita tak mengambil berat tentang hak kita. Saya celah sekejap. Okey. Pada pandangan saya, isu-isu tentang penghinaan pada institusi beraja, orang panggil penghinaan kepada kedudukan orang Melayu seperti perkara 153, kedudukan bahasa Melayu 152, kedudukan agama Islam ini adalah berpunca atas kurangnya pengetahuan warga negara ataupun rakyat Malaysia berkenaan apakah kandungan yang ada di dalam perlembagaan. Sebab itu kami di GPMS sentiasa tekankan bahawa perlunya mata pelajaran seperti yang mempunyai elemen-elemen perlembagaan ini diterapkan di peringkat lebih muda lagi, kerana kita tak nak. Kerana hari ini kita boleh katakan kalau kita interview mana-mana rakyat Malaysia secara tiba-tiba untuk lafazkan rukun negara pun ada yang tergagap-gagap. Dan ini bukannya orang kata bahan lawak atau sebagainya, ini adalah realiti yang berlaku. Jadinya kita perlu ada satu kefahaman ataupun perlu ada satu silibus yang orang kata dimasukkan dalam mana mata pelajaran, mata civic dan sebagainya di peringkat tahun tingkatan 1 dan sebagainya, yang orang kata para pelajar dapat memahami tentang kedudukan institusi kerajaan, apakah yang terkandung dalam perlembagaan. Kerana hari ini kita tengok bagaimana bahasa Melayu, kedudukan bahasa Melayu dihina, kedudukan agama Islam dipelekehkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, yang cuba menimbulkan rasa tidak senang di kalangan kita ni orang Melayu di negara ini. Dan juga kita melihat bagaimana penggunaan bahasa Melayu, yang mana kalau kita faham bahasa Melayu adalah bahasa rasmi, tetapi masih lagi pada hari ini orang kata boleh tidak digunakan sehabis baik sebagai bahasa ilmu di negara kita sendiri. Wa-ima itu adalah bahasa kita tetapi tidak digunakan sebagai bahasa ilmu, kerana ada banyak universiti yang menggunakan bahasa Inggeris dan sebagainya. Tetapi inilah yang perlu diterapkan, orang kata pemahaman ataupun silibus ini ataupun perkara-perkara yang penting di dalam perlembagaan ini haruslah diterangkan ataupun diajar di kalangan para pelajar di seawal mungkin umur 13 tahun ataupun umur 15 tahun. Kerana saya rasa bukanlah kita nak tekankan untuk membebankan pihak guru dan sebagainya. Mungkin dalam dalam seminggu mungkin cuma ada 2 jam ataupun 1 jam subjek-subjek ini untuk diperkenalkan untuk permulaan, supaya kita ingin membangunkan warga negara yang berpengetahuan dan berpendidikan, yang mengetahui apakah
perkara-perkara yang terkandung di dalam perlembagaan supaya ianya tidak menjadi isu pada masa akan datang. Kerana apabila kita tidak memahami, kita bercakap perkara sensitif seperti agama Islam yang mana mungkin ada rakan-rakan kita yang tidak faham tentang perlembagaan, mempelekehkan, menghina dan sebagainya. Apabila kita bercakap tentang hak hudud dan sebagainya, itu adalah kepada orang Islam, kepada orang Melayu yang beragama Islam, orang yang beragama Islam, tetapi dipolitikkan untuk ditakutkan kepada bangsa-bangsa lain. Inilah yang perlu kita terapkan ataupun diajarkan kepada golongan pelajar seawal usia 13 ataupun 15 tahun. Setakat itu pandangan saya. Prof Syam? Saya lah orang yang paling gembira lah. Saya rasa sampailah hasrat saya, kalau boleh saya katakan perjuangan saya, lembaga ini dikenali, diketahui, difahami dan diinsafi oleh semua lapisan masyarakat bermula dari sekolah. Maknanya kalau tercapailah hasrat kita ni, maknanya kita adalah, saya adalah orang yang sangat-sangat gembira. Saya tak boleh sebut kegembiraan saya tu. Dari segi realitinya, sememangnya setiap individu warga negara itu hendaklah dididik dengan kecintaannya kepada negara. Termasuklah kecintaannya kepada institusi beraja. Jadi kita nampak ada kalanya kita sebut tadi sistem pendidikan. Saya tidak boleh tidak bersetuju pentingnya untuk mengajar berkaitan dengan pengisian-pengisian perlembagaan ini. Tapi realitinya ialah kita ada dulu mata pelajaran civic dan kewarganegaraan. Oleh kerana kita lebih kepada penilaian dari segi peperiksaan, kita tanyalah anak-anak kita dulu. Subjek civic dan kewarganegaraan tu cikgu tak pandang penting. Maaflah saya sebutnya. Dan bahkan tidak mengajar dan kadang-kadang masa untuk pendidikan itu digunakan untuk subjek yang masuk peperiksaan. Ini realiti pada masa dahulu. Kemudian kerajaan baru-baru ini yang sebelum ini melancarkan supaya nilai-nilai civic itu dimasukkan dalam 5 subjek, bukan dalam 1 subjek. Jadi ini pada saya ini satu perkembangan baik. Ia mungkin ada dalam subjek sejarah, subjek bahasa Melayu. So ini akan diajar merentas subjek. Sebab saya selalu menyatakan bahawa pendidikan kenegaraan berkaitan dengan pengisian nilai-nilai civic ataupun intipati kepada perlembagaan itu, termasuklah identiti bangsa, identiti negara itu perlu ada dalam subjek itu, tidaklah tertakluk hanya kepada subjek sejarah. Sebab ia adalah tanggungjawab setiap individu guru. Betul. Semua seorang guru mesti tahu nilai-nilai civic untuk negara ni. Jadi kalau saya kata dia jadi fardu ain lah, bukan fardu kifayah nilai kenegaraan ni untuk guru. Contoh, saya ada masalah tentang kenegaraan, saya pergi tanya guru sains. Guru sains mesti boleh jawab, patut boleh jawab tentang hal kenegaraan. Betul. Dia bukan nak tunggu guru sejarah balik, guru bahasa Melayu ke, guru matematik juga kena tahu nilai-nilai kenegaraan ini. Dia across the subjects, across the discipline. Ini yang kita nak tanam. Pada saya itu adalah penting untuk kita. Saya harap perjuangan GPMS untuk mengadakan nilai-nilai civic ini dalam pendidikan, saya fikir yang saya sebut awal tadi, dari awal sekolah awal tadika lagi, preschool lagi tu, pre-sekolah lagi perlu penting. Ini kita kenal bendera kita, ini kita kenal institusi beraja kita, barulah kita boleh tanam dalam jiwa anak-anak kita tu. Suka tidak suka, kita tahu di Malaysia ini fakulti sejarahnya cuma ada, saya fikir di UPSI ada fakulti sejarah. Di universiti-universiti lain cuma ada jabatan sejarah. Dia tidak ada fakulti. Di universiti mana, Prof? UPSI, Universiti Sultan, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Masa saya buat kajian dulu, di IPG, Institut Pendidikan Guru, hanya di Sarawak saja yang ada guru sejarah, yang mengeluarkan guru option sejarah. Itu nak ceritanya dari segi polisi
pentadbiran dahulu lah. Bila banyak sangat yang IT ni kan, jadi lambakan graduan IT tu, tetapi kita tidak ada guru-guru sejarah. Jadi guru-guru sejarah 26 orang keluar daripada IPG Sarawak, Batu Lintang, dan selepas itu, selepas kajian yang dibuat oleh kumpulan jawatan kuasa khas ini, maka ditubuhkan IPG yang mempunyai jabatan-jabatan sejarah yang mengeluarkan guru-guru sejarah. Dan kita semakin ramai. Alhamdulillah. Maknanya cadangan yang dibuat oleh jawatan kuasa itu diangkat oleh kementerian di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai Menteri Pendidikan dahulu. Jadi dah ada gerakan ke arah situ. Dan apa juga perkembangan dalam negara ni, saya dalam sistem pendidikan ni saya fikir kita perlu kuasa pendesak. Tuan-tuan sebagai civil society, sebagai NGO boleh terus mendesak kerana mungkin mewakili suara lah kan, mewakili suara mereka yang mempunyai pandangan serupa dengan kita ya. Jadi di sini saya satu lagi perkara yang saya sangat suka kalau ada juga NGO yang mengambil tempat untuk perjuangan ini, ya supaya pendidikan guru itu sendiri. Sebelum kita baiki pelajar, kita baiki guru dulu. Maaflah sebab pendidikan saya juga menjadi kadang-kadang dipanggil untuk berbincang, buat bengkel kepada tentang kenegaraan dan perlembagaan ni kan pada guru-guru. Memang guru-guru kita pun masih belum dilatih mendalam dengan perlembagaan. Jadi kita perlukan latihan yang lebih mendalam latihan di dalam servis ya. Guru-guru dan bakal-bakal guru ni dilatih dengan ilmu perlembagaan itu. Ilmu civic lah kalau kita kena kata ramai orang. Sepatutnya sekarang undang-undang perlembagaan tak jadi alergi yang kata suka ke apa. Sebenarnya dia mudah aja. Sebab kita belajar perlembagaan bukan nak jadi peguam. Kan? Ni saudara Yaakob kan nak jadi peguam pun. Kita nak belajar perlembagaan, nak tanam cinta kita pada negara. Nak tanam kefahaman kita kepada hak kita, bukan untuk jadi peguam. Betul. Saya kongsikan pelajar saya bila dia baca tulisan-tulisan saya di akhbar sebelum dia masuk universiti, dia masa tingkatan 4, tingkatan 5, ayah dia juga baca tulisan saya. Dia tengok saya kat TV, dia kata macam senang je baca pelajar perlembagaan. Jadi mudah faham semua kan. Tapi bila dia masuk kelas undang-undang, dia kata susah sangat macam ni ke madam, tak tahu susah. Memang susah belajar undang-undang. Sekarang ni kita belajar intipati perlembagaan sebagai citizen saja, sebagai warga negara, bukan nak jadi peguam pun. Dia macam kalau sakit kepala pergi jumpa doktor biasalah. Kalau dah rasa ada tumor kena pergi jumpa pakar. Macam tu lah juga belajar undang-undang ni. Betul, kan? betul. Jadi ini yang saya nak sampaikan bahawa jangan alergi bila kita rasa perlembagaan ni susah, letak je perlembagaan susah. Memang susah undang-undang dia. Tapi kalau dari segi intipati, patriotisme, nilai kenegaraan, nilai civic tu mudahlah nak faham. Macam kita sebut tadi kan, kedudukan keistimewaan Melayu. Mudah je nak faham. Melayu ada keistimewaan dia dalam perkara 153. Okey, kita tak kata komuniti lain tak ada hak sebab 153 juga jaga dia kan. Betul. Jaga juga hak komuniti lain tu, tapi jangan bertegang lah antara satu sama lain tu. Jangan awak kata saya tak ada, saya punya kena hapuskan, macam tu tak boleh lah. Jadi masing-masing kita kena faham hak kita dan hak orang lain juga. Supaya kita tidaklah supaya menjadi orang yang over protective ni kan. Ya. Kita dalam perlembagaan tu semua memang termaktub, tertulis. Baca boleh faham, tak faham boleh tanya orang. Tetapi kenapa ada pihak-pihak yang seringkali mencabar ni? Mencabar perlembagaan, mencabar hak istimewa orang Melayu ni. Malah dah ada tapi bersabar. Jadi itu yang membuatkan macam kita bagi kerakyatan kepada orang. Daripada rakyat dah. Jadi rakyat Malaysia selesai. Tapi hak kita sebagai orang Melayu orang semua pertikaikan. MAPEN 2 pertikaikan kita, CQ pertikaikan kita, Parti Gerakan LIMKY pertikaikan kita sebagai orang Melayu ni. Jadi benda ni berterusan. Tak boleh kalau satu benda kita fikir full stop. That's it. Apa yang ada tu jangan lagi dibincangkan. Kalau dibincangkan ambil masuk lokap.
Setuju. Tak boleh. Ada sekali orang Saya setuju dengan Datuk Farid. Saya setuju sangat. beri kemahan orang. Dan ini yang tidak menimbulkan ketidakharmonian dalam negara kita, Prof. Betul. Okey, Dok. Saya Datuk, Teruskan mungkin perjuangan. saya nak sikit Teruskan. Datuk sekejap sikit je. Apa persoalan yang Datuk timbulkan ini, saya rasa kita harus memahami bahawa walaupun perlembagaan kita telah terbentuk pada tahun 1957 dan ada Suruhanjaya REIT dan sebagainya, tetapi setelah kita merdeka, beberapa belas tahun selepas kita merdeka dan apabila Singapura menjadi sebahagian daripada Malaysia, timbul usaha untuk mewujudkan apa yang dikatakan sebagai ataupun satu slogan yang sering kali dilaungkan ialah slogan itu ialah slogan Malaysia. Kerana apabila pihak yang mentafsir perlembagaan berasaskan kepada demokrasi, kepada kesamarataan dan sebagainya, sudah tentulah mereka melihat peruntukan yang ada dalam perlembagaan seperti 31, 153, 152 dan sebagainya merupakan peruntukan yang berat sebelah. Dan ini yang menjadi masalah kerana pihak-pihak ini tidak menerima perlembagaan Malaysia sebagai satu dokumen yang tertinggi di dalam negara kita. Mereka tidak menghayati perlembagaan negara kita dan bukan sahaja tidak menghayati tetapi pada masa yang sama mencabar perlembagaan Malaysia. Jadi kalau kita mencabar dokumen yang tertinggi di dalam negara kita, sudah tentulah kita tidak ada rasa hormat kepada institusi-institusi yang ada di dalam negara ini. Bermula dengan kemasukan Singapura ke Malaysia dan kemudiannya diwarisi oleh parti yang lain dan melaungkan slogan yang lebih kurang sama walaupun tidak dibuat secara terang-terangan, tetapi ada usaha-usaha yang dilakukan untuk tidak lagi menghayati artikel-artikel yang saya sebutkan tadi. Tapi kita harus sedar bahawa walaupun artikel 31 mengatakan bahawa agama Islam ialah agama persekutuan, tapi pada masa yang sama ada kebebasan agama di Malaysia. Jadi dia bukan sahaja memberi hak kepada orang Melayu, tetapi artikel tersebut juga memberi kebebasan agama kepada orang bukan Islam dan bukan Melayu. Jadi pada pandangan saya apa yang berlaku ialah apabila berlakunya satu keadaan di mana ada golongan yang tidak menghayati perlembagaan malah mau mengubah perlembagaan, ianya menjadikan perlembagaan tersebut sebagai satu dokumen yang sentiasa dicabar. It's a contested document. Tetapi di negara-negara lain, negara-negara di mana demokrasi diamalkan secara berleluasa dan demokrasi telah mencapai satu tahap yang matang, dokumen yang tertinggi di dalam negara tersebut tidak dicabar, malah ianya dihormati. Jadi apa yang penting dalam Malaysia sekarang, selain daripada kita bercakap mengenai isu-isu politik yang saya rasa rakyat pun dah makin muak, ialah kita seharusnya menghormati perlembagaan negara kita. Kalau kita menghayati dan menghormati perlembagaan negara kita, kita tidak akan berada di sini untuk membicarakan istilah kerajaan beta. Kerana kita tahu kerajaan yang ada sekarang menjalankan tanggungjawab mereka di atas nama yang di-Pertuan Agong. Jadi apa masalah dia? Ya, teruskan. Dia sidang kita ni sidang celah mencelah, tak ada masalah. Sidang kita sidang celah mencelah, dia tidak formal sangat. Dia lebih macam sembang santai dan respon daripada para penonton kita pun cukup baik. Dan untuk makluman tuan-tuan, pada malam ini kita menerusi live melalui Penang Online. Penang Online yang disiarkan secara langsung daripada page Penang Online. Jadi kita minta rakan-rakan tolong share kerana persoalan dan perbincangan kita semakin panas dan saya nampak respon daripada rakan-rakan, komen pun cukup banyak dan ada banyak soalan sebenarnya. Dan kita minta Prof Syam apa mungkin boleh respon daripada Dr. Azim tadi? Ya, saya fikir contestation terhadap perlembagaan itu memang berlaku. Mempersoalkan perlembagaan itu memang berlaku. Contoh ada cadangan dahululah nak pindah peruntukan macam-macam lah kan. Ataupun dari segi amalannya tidak secara
tidak secara bersungguh-sungguh mahu mengamalkan peruntukan perlembagaan. Saya fikir itunya maksud mencabar perlembagaan itu maksudnya tidak melaksanakan peruntukan perlembagaan. Contoh tadi penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan juga bahasa kebangsaan ya. Kadang-kadang buku teks pun salah guna. Bahasa Melayu tu dinamakan bahasa Malaysia. Kan? Tu tengoklah buku teks anak-anak tu semua, penonton kita pun tengok buku teks bahasa Malaysia dia tu dia tak tulis bahasa Melayu. Saya fikir kalau kita mentaati perlembagaan sedekat mungkin kita kena gunakan istilah-istilah yang berperlembagaan lah. Supaya kita cakap kita tahu perlembagaan kita tu. Okey, apapun kalau kita asyik kalau kita asyik bertelagah, kita mempersoalkan kenapa mereka tak buat tu, kenapa mereka buat ni semua. Saya fikir pendekatan yang paling baik untuk kita buat sekarang lah sebagai NGO juga ialah untuk memberikan kefahaman dan pendidikan. Kita didik dulu orang kita, bagi faham betul-betul tentang perlembagaan ini kan. Jadi susahlah sikit orang nak mempersoal tu. Jadi benteng kita tu lebih kukuh. Kita sendiri tak faham, kita susahlah nak macam Datuk sebut tadi lah kan. Kita sendiri tak faham. Macam mana kita nak pertahankan? Sekarang ni kita dalam mungkin COVID-19 ni satu rahmat juga. Kita boleh online banyak dan tak perlu buang masa travel jauh sana sini dan dia boleh reach 40,000, 50,000 at one time kita buat. Kan, jadi saya fikir benda ni pendidikan untuk diri kita sendiri ni, untuk orang-orang kita, untuk orang yang mempunyai kefahaman sama dengan kita ni, biarlah kita kukuhkan lagi, mantapkan lagi. Ni peranan NGO lah ni. Kalau kita nak harapkan kerajaan sepenuh masa dengan sistem pendidikannya, dengan permainan politiknya, saya mengharapkan NGO sebabnya dalam demokrasi sekarang yang kita ada ni ialah demokrasi yang mahukan peranan NGO, peranan akar umbi, peranan rakyat itu sendiri. Jadi kita tidak lagi mengamalkan demokrasi elit. Demokrasi elit ni hanya mereka yang terpilih, hanya mereka yang boleh membuat keputusan tu. Kita sendiri sebagai rakyat dalam masa 60 tahun merdeka ni sudah boleh faham sepatutnya. Kalau kerajaan telah tidak menjalankan tanggungjawab untuk memperkenalkan perlembagaan, ini yang perlukan NGO dan third force ni kan, kuasa pendesak ni untuk kita teruskan memahami. Saya tak tahu nak cakap salah kat mana lah, tapi pada saya salah tu memang telah ada, tapi saya selalu kata macam ni ya. Kalau kita tidak ada pedang untuk berperang, kita sediakan perisai untuk bertahan. Maknanya kita kena tahu hak-hak kita tu. Sediakan perisai kita supaya orang tak boleh menyerang kita. Betul. Mungkin ada suatu keadaan kita tidak boleh memerangi ketidakfahaman ini. Jadi kita sediakan dengan kefahaman tentang diri kita ni. Betul. Tepat sekali lah, saya ingat JPMS ni ada cawangan di peringkat negeri kan. Mungkin JPS di peringkat negeri ni semua boleh memainkan peranan ini untuk menjemput masyarakat ramai mendengar, memahami perlembagaan ini. JPMS rasa dalam kedudukan yang terbaik lah untuk memperjuangkan hal-hal berkaitan dengan perlembagaan. Kan? Seperti kami di JPMS, kita ada buat satu saman terhadap sekolah vernacular. Kita nak mencabar adakah kewujudan sekolah vernacular di negara kita ini bercanggah ataupun tidak di dalam suatu perlembagaan negara kita. Jadi benda ni kita bawa ke mahkamah tinggi supaya orang panggil perkara-perkara seperti ini tidak perlu dipolitikkan daripada masa ke semasa. Lebih baik kita perkara-perkara orang yang sensitif ini kita bawa kepada mahkamah dan mahkamah akan tentukan adakah sekolah vernacular ini sah ataupun tidak sah dari orang tempat, daripada perkara-perkara dan patut dalam perlembagaan. Yang mana kalau kita lihat orang panggil perkara 153 ya tentang hak keistimewaan orang Melayu, yang mana pun itu pun kadang-kadang orang panggil di
diperlekehkan ataupun dihina dan sebagainya. Sedangkan kalau kita lihat perkara 153 ni adalah merupakan perkara timbal balik ataupun quid pro quo yang mana memberikan taraf kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu sebelum kemerdekaan dahulu. Justru itu apabila perkara 153 ini kita wujudkan di dalam perlembagaan adalah untuk orang mempertahankan kedudukan orang Melayu, untuk mengimbangkan kedudukan dari sudut sosioekonomi, dari segi pembangunan pendidikan dan sebagainya, yang mana pada waktu ketika itu kita dapat lihat hingga sekarang pun kita ada beberapa perkara yang kita masih gigi ke belakang. Yang ini yang saya nampak anak-anak orang muda ataupun generasi muda hari ini tidak berapa faham tentang betapa pentingnya perlembagaan itu kepada struktur organisasi ataupun struktur masyarakat dalam negara kita, yang mana kita mahukan sebagai orang Malaysia, rakyat Malaysia, kita perlu menjiwai semangat perlembagaan negara. Dan keduanya, sekiranya kita mempunyai semangat menjiwai perlembagaan negara ini, isu-isu penghinaan ataupun isu-isu menyalahkan bangsa itu, bangsa ini mungkin dah tak berlaku lagi pada masa akan datang. Tetapi berlakunya hari ini perkara-perkara yang orang kata nampak seakan-akan resis, dia akibat kita tidak memahami apa yang terkandung dalam perlembagaan. Dari situ kita quote balik daripada awal tadi, yang mana mungkin macam Prof. Syah Rahyu cakap tadi, kita ajar rukun negara di peringkat preschool, gambar-gambar raja dan sebagainya, lambang-lambang bendera dan sebagainya. Ini peringkat permulaan. Ini pun sebahagian daripada orang panggil didikan untuk permulaan, untuk kita nak ajar tentang pemahaman-pemahaman yang penting-penting ini kepada rakyat. Jadi dari segi struktur pendidikan, kita perlu dari semasa ke semasa saya harap mungkin akan ada improvement. Mungkin tak dapat dilakukan serta-merta, tetapi perlu dilaksanakan seawal yang mungkin supaya pemahaman rakyat tentang perlembagaan ini jelas dan nyata, supaya kita mahukan warga negara kita mempunyai sikap tanggungjawab dan mencintai negara kita, seperti mana kita membaca Al-Quran sebagai tanggungjawab kita sebagai seorang yang beragama Islam. Begitulah tanggungjawab kita sebagai seorang warga negara Malaysia yang memahami perlembagaan persekutuan. Sekali itu dulu. Saya dari segi setiap peruntukan tu, saya bacalah berita yang GPMS menyertai saman ataupun memfailkan saman tentang keabsahan atau keberperlembagaan sekolah-sekolah vernacular tu kan. Saya mengikuti juga perkembangan itu. Saya fikir tidak ada masalah untuk kita pergi ke mahkamah, tapi saya faham juga masa GPMS tu susah nak cari plaintiff ni kan. Jadi GPMS bersetuju tu menunjukkan semangat juang tu lah. Pada saya tidak ada masalah sebab kita menggunakan saluran yang sah di sisi undang-undang. Okey, balik pada perlembagaan ni kan. Sekarang ni kita dah bincang ni masalah sebanyaknya. Kita banyak masalah ni. Soalan masalah ni ramai sangat orang kita tak faham. Tapi sebenarnya kesedaran kita sebab kita dah jadi kita dah bincang macam-macam ni sebab kita dah faham sebenarnya. Jangan rasa kita tak faham. Sebab kita faham lah kita bincang ini. Dan kita tak boleh expect semua orang faham macam kita faham. Jadi sebab itulah orang kata tanggungjawab kita untuk menyampaikan begini di sini. Dan ini adalah antara perkara yang tindakan kita yang kita lakukan untuk berbincang, cakap dalam ni dalam forum kita ni. Saya mahu balik kepada peranan institusi beraja sebab forum kita ni berkaitan dengan raja, berkaitan kita dan perlembagaan. Cuma tadi sebab saya tak habis, saya habis dekat perkara 39 je. Peranan institusi beraja tadi. Saya buka kembali buku kita ni. Kita bincang pasal perkara 39, tapi kalau GPMS nak bincang detail satu-satu wording nak belajar tu, saya fikir kita kena buat kelas lain lah. Orang ni tak mampu. Saya tak mampu nak jelaskan satu persatu dengan kes-kes yang telah diputuskan mahkamah macam-macam lah kan. Saya bercakap ni sebagai kefahaman warga negara je.
Yang keduanya tadi saya bincang tentang peranan raja dalam sebagai eksekutif, peranan raja dalam parlimen, perkara 4. Ni senang sangat nak ingat ni penonton ya. Perkara yang berkaitan dengan parlimen, perkara 44, 55, 66. Angka yang double ni. 44 Lagi sekali, lagi sekali 44. 44, 55, 66. 44, 55, 66. Boy. 44 tentang keanggotaan parlimen. 55 ni yang kecoh sekarang ni. Hari tu kecoh 18 Mei. Samen nak panggil parlimen mesyuarat. Ya. Lepas tu untuk boleh tak Agong bubar Dewan macam tu. Itu 55 pasal 2. Itu kuasa raga. Dan perkara 66 itu berkaitan dengan mohon besar raja-raja, mohon besar yang di-Pertuan Agong kepada rang undang-undang yang telah diluluskan di parlimen. Jadi perkara 44, perkara 55 dan perkara 66 ni berkaitan dengan kuasa baginda, berkaitan dengan badan perundangan. Maknanya baginda ada dalam eksekutif, baginda ada dalam perundangan dan baginda juga melantik hakim-hakim di Mahkamah Tinggi untuk badan kehakiman. Baginda ada semua dalam 3 organ kerajaan tu. Itu dari segi kedudukan undang-undangnya sangat kukuh lah dari segi kedudukan undang-undang yang di-Pertuan Agong atau institusi beraja ni. Jadi soalan sikit je. Apakah Agong berkuasa membubarkan parlimen tanpa nasihat Perdana Menteri? Boleh? Saya nak ujar okey, sikit je. Boleh. Saya tak boleh jawab yes or no tau. Sebabnya saya tak boleh jawab ya atau tidak. Boleh tak Agong bubar atau tanpa nasihat Perdana Menteri? Sebab saya tak percaya perkataan nasihat itu ada dalam kuasa yang di-Pertuan Agong yang disebut bawah perkara 55 dalam braket 2 tu. 55 pasal 2. Cuma saya fikir untuk yang di-Pertuan Agong membubarkan Dewan, dia ada permintaan. Dia bukan nasihat. Baca perkara 40 dalam braket 40 dalam pasal 2 dalam braket 2 dalam braket B. Dan yang di-Pertuan Agong tu boleh withhold the consent. Tidak memperkenan permintaan untuk membubarkan Dewan. Dia bukan tidak memperkenan nasihat untuk membubarkan Dewan, tidak. Permintaan kan dia gunakan. Jadi guru saya ajar saya, baca perlembagaan ini kita hati-hati dengan perkataan tu. I see. Kalau perkataan dia nasihatlah. Kalau perkataan dia permintaan, dia bukan bermaksud nasihat. Guru saya cakap, sebab tu dia beza. Jadi sekarang nak kata mesti ada permintaan atau tidak. Perkataan nasihat tu memang tak terpakai. Memang tak boleh pakai perkara nasihat dalam arti kata dalam hubungan berkaitan dengan pembubaran Dewan. Dia cuma permintaan. Jadi permintaan ni kalau seseorang tu, Perdana Menteri tu pergi minta pada pasal 2B tu, 40 pasal 2B, yang di-Pertuan Agong boleh tak nak bubar. Tapi kalau yang di-Pertuan Agong nak bubar tanpa permintaan, ini biasanya tidak diamalkan lah. Tidak diamalkan biasanya. Tapi saya nak kata dia tidak sah atau sah tu sebab tak ada perkara lagi. Saya tak nak jadi tukar Tok Nujum. Dan saya tidak mahu menyusahkan institusi beraja. Sebabnya perfailan kes mungkin berlaku kalau tuanku buat tanpa permintaan dari parlimen. Dan ini akan merosakkan kewibawaan dan institusi beraja. Lebih elok ada permintaan lah. Saya fikir kalau lihat dalam perkembangan semasa, ada pihak-pihak yang tidak segan silu membawa tuanku ke institusi beraja ini ke mahkamah. Saya bimbang begitulah kebimbangan saya. Tapi jadi saya tak tahu kalau tak ada permintaan boleh bubar ataupun tidak. Terserah kepada interpretasi. Tapi kalau out, nasihat tu memang out lah bagi saya. Memang tak ada lah. Permintaan yang istilah yang digunakan. Kenapa istilah ni penting pada seorang akademik? Istilah ini penting kerana sebagai seorang akademik, kesannya berbeza. Kalau nasihat yang di-Pertuan Agong shall act upon.
dia tak boleh refuse. Shall act upon. Dia mesti bertindak. Itulah saja, kalau tak ada permintaan saya tak tahu boleh buat ataupun tidak. Kalau baca, dia ada dua tafsiran di sini. Kalau baca secara literal dalam perkara 455 dalam pasal 2 tu, baginda mungkin boleh bubar. Tapi kalau baca secara implikasi perkara 40 dalam bracket 2B, mesti ada permintaan. Jadi ada dua interpretation. Ni saya boleh tafsir, saya boleh kata. Tapi pentafsir yang paling berkuasa ialah mahkamah lah. Dan saya fikir dia tidak, sebab ruang ini tidak menutup orang-orang untuk pihak-pihak untuk membawa kes ke mahkamah. Betul? Jadi inilah dilema, saya jujur berkongsi, inilah dilema untuk saya menyatakan boleh atau tak boleh tu. Jadi kalau institusi beraja fikir baginda boleh tanpa permintaan pembubar, saya bimbang ini akan membawa implikasi negatif kepada institusi. Sebab dia akan pergi mahkamah. Saya tak nafikan ada orang yang berani bawa kes tu ke mahkamah. Saya bimbang kalau tak ada orang berani, saya syukurlah kan. Tapi kalau ada orang berani, kita tak mahu letakkan institusi ini in the agony dalam satu keadaan yang menyusahkan. Okay. Prof, saya nak keluar sikit pada isu raja-raja ni. Saya nak membawa kita kepada isu semasa sikit. Saya ambil satu contoh. Dalam perlembagaan menyatakan bahawa artikel 153 menyatakan bahawa yang di-Pertuan Agong harus sikitlah saya baca sikit 153 153 153 mana dia? Okay, 153. It shall be the responsibility of the Agong. Prof, saya tak lah Prof hafal. Okay. Dah Prof dah malam-malam dah. Okay Prof, contohnya dia kata 153 ini berkaitan dengan perizaban kota berkaitan dengan perkhidmatan, permit dan sebagainya bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana Sabah dan Sarawak. Maknanya Prof, sepaham saya yang di-Pertuan Agong menjadi tanggungjawab yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana Sabah Sarawak, kepentingan dan peruntukan lain. Okey, maknanya contoh, sekarang ni kerajaan persekutuan, kalau kata kita saya businessman, saya nak berniaga dengan kerajaan persekutuan, saya kena ada sijil taraf Bumi Putra. Jadi taraf Bumi Putra sijil itu merupakan perkara yang dilakukan oleh pihak Kementerian Kewangan berdasarkan artikel 153, betul Prof? Betul tak? Okey. Seterusnya, itu dipraktikkan di kerajaan persekutuan. Tapi sekarang ni di Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Kerajaan Negeri Pulau Pinang di bawah pemerintahan DAP, sekarang ni tak perlu dah sangat, tak perlu dah yang dikatakan sijil kewangan untuk bisnes, maknanya deal dengan government, perolehan kerajaan tak perlu dah sijil bumi. So you pakai SSM pun you dah boleh berniaga dah dengan kerajaan negeri Pulau Pinang. Maknanya syarikat Bumi Putra ke bukan Bumi Putra ke, you can business, you boleh berniaga dengan kerajaan negeri. Jadi apakah implikasinya kepada perlembagaan kita? Perlukah ada satu-satu pihak membawa kes itu ke mahkamah? Contohnya ada satu company yang kita dapat tangkap bukan Bumi Putra, dia berniaga dengan kerajaan negeri yang tidak menggunakan sijil taraf Bumi Putra. Jadi apakah mana-mana pihak ada locus standi untuk bawa kes itu ke mahkamah, mempertikaikan, sedangkan 153 kata hanya Bumi Putra, orang Melayu, Sabah dan Sarawak sahaja yang dibenarkan berniaga dengan kerajaan negeri dan juga persekutuan. Tetapi di Pulau Pinang, okey, saya suka katakan zaman PH lah dulu, zaman Pakatan Harapan dulu. Jadi di Pulau Pinang tak perlu dah sangat sijil Bumi Putra ni, you pakai SSM you boleh berniaga. Itu bagi saya telah mengkhianati artikel dalam perlembagaan yang di mana kerajaan negeri abaikan. Yang dikatakan dasar ekonomi baru, betul di EB sudah tidak ada. Tetapi yang tinggal hanyalah semangat di EB yang dipraktikkan dalam perlembagaan persekutuan. Jadi bagaimana Prof? Apakah boleh kita bawa kepada mahkamah untuk kita pertikaikan tindakan dangkal kerajaan negeri ini? Pemohon Prof respon. Kita tuai sikit lah malam ni. Ini soalan provok ni. Are you there Prof? Alah, gambar Prof tak bergerak pula. Prof, are you there? Tak, Prof Syam Rahayu dia. Prof, Lain saya.
Line saya unstable ke? Prof dengar ke tadi soalan-soalan saya tadi? Soalan tu saya dengar sampai kata adakah ini telah melanggar Perlembagaan Persekutuan. Yes. Jadi bolehkah ada satu pihak bawa ke mahkamah mendakwa kerajaan negeri dari apa-apa sudut yang boleh kita dakwa tindakan yang melanggar Perlembagaan Persekutuan? Sila Prof. Macam mana Prof? Saya sebenarnya kena tengok fakta tu dululah. Tapi nak bawa ke mahkamah tu tak ada masalah. Ni isu lain ni, isu prosedur ni. Macam mana nak bawa, siapa nak bawa tu. Dia lebih kepada isu lah Prof. Adakah ianya salah atau betul dari perlembagaan? Pada saya lah, kalau kita ikut dalam Perlembagaan Persekutuan ni, dia kata yang di-Pertuan Agong menjaga special position of the Malays and orang-orang Melayu, kedudukan khas orang Melayu dan juga native, Bumi Putera Anak Negeri Sabah Sarawak. Dan juga kepentingan sah komuniti lain. Komuniti lain tu dia tak sebutlah dengan nama. Apa nama komuniti tu kan. So dari segi amalannya, itu yang saya kata tadi. Jadi dari segi amalannya kita ada kota-kota tertentu yang diberikan kepada orang-orang Melayu anak negeri. Dan juga kota-kota itu tidak juga boleh mendatangkan kepada kedudukan, mendatangkan kesukaran lah kepada kepentingan sah komuniti lain. Itu yang peruntukan perlembagaan dalam perkara 153 dalam pasal 1. Jadi dari segi amalannya berapa persen kerajaan bagi kepada Melayu dan berapa persen kepada bukan Melayu. Ini adalah soal dasar. Jadi persoalannya dia Perlembagaan Persekutuan dia tak kata berapa persen dasar tu, dia tak kata dalam perlembagaan. Yang dasar percentage tu dia ada dalam dasar. Berapa persen? Macam kalau kita kata DEB 30% bagi kepada Melayu kan. Jadi dalam dasar tu dia tentukan. Sekarang ni saya tak tahu apa dasar di kerajaan di Pulau Pinang. Kalau dasarnya tak ada langsung kepada Melayu, maknanya memang tidak menghormati 153 lah. Ataupun jadi sama saja jadi ni ada persoalan perundangan, persoalan amalan kepada perkara 153. Jadi kalau siapa nak bawa kes tu kena cari peguam yang berkaitan dengan prosedur mahkamah lah. Siapa mungkin dari segi local standard, orang yang mempunyai hak untuk membawa kes tu mungkin orang yang terkesan ataupun dia punya tender tidak diterima tapi orang lain diterima. Saya tak pasti sangat tentang undang-undang itu, bukan bidang saya lah. Tapi Prof, yang pasti ianya bertentangan dengan perlembagaan lah Prof. Saya tak boleh nak kata dia bertentangan. Kita tengok dasar tu dulu. Apa yang dasar kerajaan negeri tu. Sebab saya tak meneliti dasar tu. Contoh yang kedua. Baru-baru ni, Sekolah Kebangsaan Perempuan Methodist Girls School di Pulau Pinang, apa yang dia buat apabila PH perintah, jadi dia menggunakan apa yang berlaku semasa hari penyampaian hadiah. Selama ini ada doa bahasa Melayu, doa dalam Islam dan doa dalam Kristian. So apa yang berlaku di MGS baru-baru ini tahun lepas 2019, hari penyampaian hadiah ini pihak pentadbir sekolah tidak membenarkan doa dalam Islam. Sedangkan ibu bapa Islam ada dalam majlis, pelajar Islam dalam majlis, hanya bacaan doa oleh pihak gereja sahaja dibenarkan. Jadi ianya bertentangan dengan perkara 11/4 Prof. Jadi tindakan-tindakan seperti ini agensi 11/4 lah. Correct me if I'm wrong lah. 11/4 menghalang doktrin. Jadi pihak kerajaan boleh menghalang doktrin oleh mana-mana pihak. Jadi bacaan doa kepada umat Islam itu dilihat sebagai satu doktrin kepada umat Islam yang berada dalam dewan. Jadi sebenarnya nak buat boleh, tapi umat Islam kena keluar. Ibu bapa dan juga pelajar kena keluar. Tapi sekolah itu ialah sekolah membalik tapi masih di bawah Kementerian Pendidikan. So apa dia buat? Dia cabar perlembagaan. Dia gunakan kuasa kononnya kerajaan berada di Putrajaya. Ini bahayanya yang perlu kita terangkan kepada umat Islam dan bangsa Melayu seluruh Malaysia, bahawa kuasa-kuasa dan hak sebagai orang Melayu dan Islam termaktub dalam perlembagaan. Tapi orang Melayu ramai tak tahu. Apa yang parent kata? Tak apalah, itu sekolah Kristian. Tidak, tak boleh. Sedangkan sekolah itu milik kerajaan, Kementerian Pendidikan. Masih lagi agensi rasmi kerajaan termaktub dalam perlembagaan. Ini sedang berlaku Prof. Makanya sidang-sidang seperti ini penting
untuk kita war-warkan kepada rakyat, sebarkan bagi dia faham. Itu sebenarnya Prof, perkara-perkara yang sedang berlaku di bawah ni yang mungkin kerajaan tak tahu atau terlepas pandang. Komen Prof dan juga Datuk Farid, Datuk Azim dan juga Saudara Alif, silakan. Come on, silakan. Saya nak komen, Datuk komen. Saya gini je, saya sebagai pelajar perlembagaan, saya rujuk kepada perlembagaan lah. Jadi tuan-tuan nilailah peruntukan perlembagaan tu, saya tidak boleh membuat keputusan. Perlembagaan menyatakan perkara, kalau sebab Cik Yaakob petik perkara 11 tadi kan. Perkara 11 menyatakan dalam pasal 1 menyatakan bahawa kebebasan beragama itu adalah kebebasan untuk menganut, mengamal dan tertakluk kepada pasal 4 mengembangkan agama. Ya. Mengembangkan doktrin ataupun kepercayaan agama dalam kalangan orang-orang Islam tu. Jadi kalau kita baca perkara 11 dalam pasal 1, kita kena baca dengan pasal 4. Betul lah yang Cik Yaakob cakap tadi. Pasal 4 kata negeri-negeri itu boleh buat undang-undang untuk menyekat dan mengawal pengembangan kepercayaan doktrin agama dan kepercayaan dalam kalangan orang Islam. Tapi masalah kita ialah kalau nak pakai 11.4 ni, Penang belum ada undang-undang tu. Jadi undang-undang negeri ni yang Asia petik kita ni kan. Undang-undang negeri tu Penang tak ada lagi. Penang, Sabah, Sarawak dan Kuala Lumpur tak ada lagi undang-undang ni. Negeri-negeri lain ada. Jadi kalau tuan nak pakai perkara 11 dalam bracket 4 dalam kes begini, tak boleh sebab Penang tak ada law tu. Inilah masalah dulu Penang buat, tak tahu lah. Yang lain tu, apa tu? Kita kena faham kan. Kami pun tak faham betul-betul kan. Jadi negeri kena ada. Yang ini saya bila saya buat, ini kebetulan kajian dalam yang saya buat dululah tahun 2000-2002 macam tu. Tentang negeri-negeri ni memang negeri Penang, Pulau Pinang ni memang tak ada lah undang-undang tu. Jadi untuk menjaga apa orang panggil nak kata macam ni, peruntukan perlembagaan ni kita kena faham satu persatu. Sebabnya kalau kita baca dalam perlembagaan, kita tak pergi lihat pada negeri, ini jadi tafsiran kita tak kena. Kalau kita kata state law, maknanya negeri kena buatlah undang-undang tu. Selagi negeri tak buat, peruntukan dalam perlembagaan ni jadi perhiasan saja di Penang tu. Perkara 94 tu perhiasan je untuk Penang. Untuk Pulau Pinang. Negeri pertama buat tu negeri Selangor, lepas tu negeri Kelantan 1984, 82 macam tu Selangor dah buat. Tapi Pulau Pinang dari dulu lagi dia orang tak buat lah. Jadi tak boleh ni nak kuat kuasa. Ginilah maknanya sekarang kalau kita ada perlembagaan, ada setengah boleh berkuat kuasa di negeri sekiranya ada undang-undang di negeri. Dia tidak boleh berkuat kuasa di negeri sebab tak ada undang-undang di negeri. Tapi saya tak nak komen jugalah pasal tadi sebab saya tak tahu fakta macam mana orang Penang lebih tahu kan. Jadi bukan apa untuk menyatakan tentang keputusan dalam kes dekat sekolah tu macam mana kan. Saya baca banyak jugalah di media sosial tentang itu. Okey. Jadi kena buat dulu undang-undang tu di Penang. InsyaAllah itu perjuangan kita ni. Itu pentingnya Prof, kita ada kuasa Prof. Itu penting, orang Islam kita kena ada kuasa kan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita cuma ada tinggal lebih kurang lagi 12 minit. Ada soalan tadi, sebab apa Penang wilayah tak buat undang-undang tu, saya tak boleh jawab soalan tu. Faham. Maknanya dia berbalik kepada ahli-ahli Dewan. Mungkin Datuk boleh bagi 1 minit sikit tu. Datuk pernah menjadi ahli Dewan Undangan Negeri dalam sidang DUN. Jadi apa mohon Datuk respon sikit tu. Dalam meluluskan apa-apa jua akta dalam sidang DUN ni, dia melibatkan siapa yang buat usul tu.
Sebab sebagai pembangkang sebenarnya buat usul ditolak kerana apa kita pembangkang. Tapi kalau nak buat usul baru, undang-undang baru, dia harus dimulakan oleh kerajaan yang memerintah. Kalau mereka memerintah, mereka ada 2/3 majoriti dan dia boleh ubah perlembagaan, boleh ubah undang-undang sebagainya. Tanpa itu tak boleh. Tapi dalam kita konteks di Pulau Pinang ini, sebab kita cuma ada 15 kursi saja orang Melayu, orang Islam. Jadi bagaimana kita nak memperjuangkan hak kita dalam majoriti kaum lain yang mungkin tak diterima kita. Jadi sebab itu kita kadang-kadang kita banyak bergantung kepada perlembagaan persekutuan. Pun bagi itu kita harap pemimpin-pemimpin orang Islam Melayu di Pulau Pinang ni dia kena bijak lah. Bijak untuk menyesuaikan perlembagaan persekutuan dengan kita di Pulau Pinang ni. Kita tak boleh yang melepaskan semuanya sekali, tak boleh. Saya rasa kena ada kumpulan-kumpulan pendesak yang sering memperjuangkan hak kita orang Melayu, terutama di Pulau Pinang ni. Kita boleh survive. Kalau tidak, kalau kita tak bersungguh-sungguh, Yaakob, saya rasa kita semakin hari kita akan semakin bertindak, kita semakin hari kita akan semakin macam mana dikias, dipinggirkan lah dalam Pulau Pinang ni. Sebab kita ingat sebab kita sekarang ni, kita majoriti Melayu di Pulau Pinang dah lebih ramai daripada kaum Cina dah. Daripada 2018 sampai ke hari ni, kita Melayu lebih ramai daripada orang Cina. Bermakna generasi muda Melayu ni, satu hari nanti, lagi 10 tahun lagi akan menjadi masyarakat majoriti di Pulau Pinang ni. So, pada masa itu di mana kita? Jadi benda-benda ini saya rasa kita perlu merancang lah masa depan kita di Pulau Pinang ni. Dan saya harap kita orang Melayu Pulau Pinang ni kita harus membaca perlembagaan ini. Tak faham, tanya. Tapi kita harus memahaminya kerana itu merupakan perjuangan kita. Apa yang nak kita pertahankan di Pulau Pinang ni. Itu pandangan saya. Dan saya harap Prof kalau boleh, ini seri pertama. Lepas kalau boleh ada seri kedua lagi, seri ketiga lagi. Sebab saya rasa dalam tiba PKP ni, saya rasa ramai ni. 300 orang lebih duduk mengikuti. Ramai bro. Yang PN saya pun ramai. Betul. Kecil tapak tangan stadium. Saya tadakan. Kecil tapak tangan nyiru saya tadakan. InsyaAllah saya suka kalau nak belajar supaya kita tidak dikawal oleh emosi. Kita bertindak mengikut lunas-lunas yang sah, dan kita memanglah kita boleh beremosi, tak ada masalah. Sebab emosi tu tak boleh kita apa-apa tu kita tak boleh biarkan emosi kita tak ada kan, mesti ada emosi tu. Cuma biarlah kita menjurus dengan cara yang betul dari segi undang-undang. Jadi kita bawa satu trademark untuk kita bahawa kita ada ilmu. Dan kita ada kemahuan, kita ada ilmu, di situ insya-Allah ada kejayaan. Kena ada dua, kemahuan dengan ilmu wajib ada. Amin, insya-Allah. Terima kasih Prof. Menarik tadi saya baca yang saya nak hurai. Saya tak boleh nak tidur malam kalau saya tak jawab soalan ni. Silakan Prof, silakan. Kita habis dah ni. Oh ya, saya dengar saudara Ali pun sebut tadi kewarganegaraan timbal balik tu, saya nak ulas dalam program yang akan datang lah. Tapi sebab saya ada sedikit perbezaan pandangan tentang timbal balik tu. Saya tidak fikir ia timbal balik, tapi ia adalah sesuatu yang diberikan oleh orang kita kepada mereka. Sokong betul kenyataan tu. Dia faham begitu tafsiran saya. Dia bukan timbal balik, dia ambil kewarganegaraan, dia kita beri kewarganegaraan, dia bagi kita keistimewaan. Tidak. Sebab keistimewaan tu memang kita dah ada. Betul. Bukan dia bagi. Satu taksiran saya lah. Mungkin di sekolah dulu ajar macam tu. Satu lagi pasal Rahayu refer kepada Jusoli, betul tak? Tak, saya refer kepada kewarganegaraan, bukan Jusoli tu. Satulah, jadi secara umumnya lah. Okey, saya nak pastikan kefahaman kita tentang legitimate interest of other communities tu. Ada soalan dari Nakib Faiz tadi. Dia bertanya apa indikator legitimate interest of other communities tu, kepentingan sah komuniti lain bahawa perkara 153 dalam pasal 1 tu. Sebab kita ada 3 kan, jaga Melayu, anak negeri dan legitimate kepentingan sah komuniti lain. Apa dia kepentingan sah komuniti lain tu? Saya dulu takut nak bercakap tentang ini, apa ni kepentingan mereka ni. Tapi bila saya jumpa satu dokumen, iaitu dokumen sejarah menyatakan tentang perbicaraan antara wakil Raja-Raja Melayu dengan Suruhanjaya Reid. Dia kata legitimate interest ini pertama kewarganegaraan. Jadi persoalan tentang kewarganegaraan ni kita hati-hati sebab itu adalah hak juga, sebab it's a legitimate interest of other communities. Keduanya ialah hak untuk mempunyai wakil dalam Dewan Negara.
Ketiga, hak untuk menjadi wakil dalam exco sekiranya tak ada orang Melayu. Yang keempatnya ialah hak untuk hak-hak lain. Ini indikator yang diberikan dalam sejarah. Itu fakta sejarah. Jadi kita kena imbanglah balik. Apapun ialah kita telah menerima kewarganegaraan itu, dan saya kata kewarganegaraan itu dan keistimewaan Melayu ini bukan suatu proses timbang balik. Baik. Jadi saya fikir ni yang kita juga kena beri keperhatian, yang kita kena faham setiap satu peruntukan dalam perlembagaan. Jadi sesungguhnya saya fikir program begini kita perlu sentiasa adakan kerana anak-anak Melayu kita, anak-anak Islam kita perlu faham perlembagaan. Okey. Kita ada 5 minit lagi sebelum kita habis sidang kita. Saya minta setiap ahli panel ataupun rakan-rakan panel pada malam ini, kita ada 1 minit untuk buat conclusion. Kita mulakan dengan Dr. Azim dulu. 1 minit Dr. Azim. Terima kasih Saudara Yaakob. Saya rasa ini merupakan satu usaha yang baik oleh Saudara Yaakob dan juga pihak GPMS untuk memperkenalkan topik perlembagaan kepada masyarakat di Malaysia. Namun pada pandangan saya, pemahaman perlembagaan Malaysia ini harus kita kaitkan dengan pemahaman mengenai struktur pentadbiran negara, dan juga kita juga harus memahami bahawa perlembagaan ini boleh ditafsirkan dengan pelbagai bentuk. Ada yang mentafsir perlembagaan Malaysia secara literal dan sebagainya. Jadi tafsiran perlembagaan ini saya rasa ia merupakan satu perkara yang agak rumit dan tidak perlu kita beri tumpuan, tetapi kita perlu memahami dan menghayati peruntukan-peruntukan yang asas yang ada dalam perlembagaan. Itu saja daripada saya. Okey, bagi pihak kami di GPMS, saya melihat bahawa begitu penting sekali mata pelajaran yang mengandungi ataupun yang mengajar tentang perlembagaan Malaysia ini kepada pelajar-pelajar kita bermula daripada peringkat sekolah lagi, ataupun sekolah rendah ataupun sekolah menengah, yang mana ini adalah menjadi satu tunjang yang utama dalam melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu serta mempunyai jati diri sebagai warga negara Malaysia, sebagai rakyat Malaysia, yang mana kita perlu memahamkan generasi muda kita apakah perlembagaan persekutuan, apakah perkara-perkara yang terkandung, apakah perkara-perkara penting yang terkandung dalam perlembagaan ini, supaya sebagai seorang warga negara yang bertanggungjawab, kita mempunyai perasaan ingin tahu tentang apakah yang terkandung di dalam perlembagaan dan apakah hak-hak kita seperti orang Melayu yang terkandung dalam perkara 153 dan sebagainya ini, supaya perkara-perkara ini semua adalah menjadi sebuah kitab kepada rakyat Malaysia. Setakat itu dulu daripada saya. Terima kasih kepada saudara Yaakob dan Penang Online yang telah pun berusaha mengadakan forum ringkas pada malam ini berkenaan perlembagaan. Bagi saya, kalau kita nak tahu siapa kita di bumi Malaysia ini, kita harus faham perlembagaan. Kalau kita tak faham perlembagaan, bagaimana kita tahu di mana hak kita, di mana kita berdiri. Sebab itulah saya rasa semua rakyat Malaysia perlu mengetahui. Walaupun tak sepenuhnya, tetapi perkara-perkara penting tentang perlembagaan kita harus tahu. Dan kita sebagai orang dewasa, kita perlu memastikan ni anak-anak kita, saudara-saudara kita ni memahami perlembagaan. Kerana ini hak kita untuk mengetahui, dan kita sebenarnya yang perlu mempertahankan hak kita, bukan orang lain. Jadi terima kasih kepada Prof. Syam Rahayu, dan saya berharap kita akan mengadakan seri kedua lagi, dan mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ini akan memberikan manfaat kepada kita semua di seluruh Malaysia. Dan terima kasih kepada semua rakan-rakan FB yang melihat secara live ni, ramai, dekat 300 orang lebih. So ini menunjukkan bahawasanya ramai sangat yang berminat tentang apa yang kita bincangkan pada malam ini. So tahniah kepada semua rakan-rakan yang terlibat pada malam ini. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Farid. Prof. Syam Rahayu, 30 saat.
Terima kasih GPMS, terima kasih semua kepimpinan GPMS, terima kasih kepada ahli panel, terima kasih kepada penonton. Hidupkan perlembagaan kita, rakyatkan perlembagaan, dan saya julang dan saya sokong perjuangan untuk menegakkan apa juga intipati dalam perlembagaan demi kedaulatan negara, agama dan bangsa kita, insya-Allah. Terima kasih yang bagi Profesor Syamrul Hayu, Datuk Farid, Dr. Azim, Saudara Alif Anas, Presiden GPMS dan juga semua yang melihat. Dan pada malam ini tuan-tuan, terima kasih kepada Penang Online. Penang Online terutamanya yang bagi Datuk Mat Noor, Ketua Penerangan UMNO Negeri Pulau Pinang yang menyediakan platform kita pada malam ini. InsyaAllah kita ada 4 saat lagi, kita jumpa lagi tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada ahli panel, minta tolong jangan letak lagi you all punya ni, dan kita ada sedikit perbincangan seperti ini. Terima kasih. So kita jumpa lagi dalam program yang akan datang. Prof Syamrul Hayu pun bersedia membantu kita lepas ni, insyaAllah. At any time, Prof. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.